Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi kita, iaitu sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, malam ni kita telah dapat bersama-sama ke juzuk yang ketiga, sempena dengan insya-Allah hari ini kita telah melalui hari yang ketiga Ramadan. Di setengah-setengah tempat, dan di setengah-setengah tempat esok adalah hari yang ketiga daripada Ramadan. Jadi sempena kita akan membaca ataupun telah membaca juzuk yang ketiga daripada Al-Quran, maka insya-Allah ada cantiknya jika sekiranya kita akan cuba untuk melihat apakah pengajaran-pengajaran ataupun apakah kesimpulan sinopsis daripada juzuk yang ketiga daripada Al-Quran ini. Juzuk yang ketiga ini sebenarnya adalah termasuk dua surah di dalamnya, iaitu yang pertama sekali adalah surah Al-Baqarah, penghujung daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 253 sehingga ayat 286. Dan kemudian dalam juzuk ini juga telah memasuki ke surah yang baru, iaitu surah yang ketiga, surah Al-Imran, daripada ayat 1 sehingga ayat 91. Jadi daripada daripada juzuk ini kita akan dapat lihat beberapa perkara yang besar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui juzuk ini. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa perkara, iaitu antaranya kalau kita lihat sebelum daripada ni, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang Bani Israel dan seterusnya, bagaimana sikap mereka terhadap nabi-nabi mereka dan bagaimana mereka ini melanggar nikmat-nikmat, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka ini sepatutnya memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penyampai risalah Islam ataupun menjadi penjaga kepada manusia dengan diberikan dengan rasul-rasul dan diberikan kitab-kitab, di mana 3 kitab daripada kitab yang 4 ini adalah sebenarnya telah diberikan kepada mereka, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat dan juga kitab Injil adalah diberikan kepada Bani Israel, dan kebanyakan daripada rasul-rasul ada diberikan daripada kalangan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang telah sampailah masanya bahawa mereka ini sebenarnya tidak layak lagi untuk memegang amanah ini, walaupun dulunya mereka ini diberi kehebatan, diberi fadlun alal alamin, iaitu mereka ini seolah-olahnya diberi kelebihan di atas manusia-manusia yang lain pada zaman tersebut. Tapi kemudian selepas daripada itu, maka telah sampailah masanya sekarang ni perpindahan khilafah ini, iaitu memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala ini sekarang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat terakhir yang kita telah baca, itu kisah Talut dan juga Jalut, iaitu dalam surah yang kedua, dalam juz yang kedua, juzuk yang kedua, hujung juzuk yang kedua, kita telah melihat bersama-sama bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sikap Bani Israel ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kepada mereka untuk melantik Talut sebagai ketua mereka, dan mereka mestilah memasuki Baitul Maqdis, tetapi mereka telah menolak dan mereka takut kepada tentera Jalut dan sebagainya, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kemenangan kepada orang-orang yang bersama dengan Talut. Dan daripada mereka ni sebenarnya sangat-sangat sedikit, tidak ramai daripada Bani Israel ini. Sekarang kita masuk kepada juzuk yang ketiga ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa perkara kalau kita lihat iaitu antaranya dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya menceritakan bahawa rasul-rasul yang ada ini sebenarnya tidak sama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada umat Islam ini, kepada manusia ini, supaya berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, saya cerita lalu antara perkara-perkara poin-poin penting yang ada. Of course lah, kalau kita nak tengok secara detailnya, kita mestilah mengikuti setiap muka surat, setiap ayat dan sebagainya. Itu yang paling cantik dan insya-Allah kepada sesiapa yang tidak sempat ataupun rasa macam sangat mahu tahu apakah yang diceritakan dalam juzuk ini dengan detail dan sebagainya, insya-Allah boleh lihat sesi yang lebih detail kita, iaitu sesi tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran pada setiap pagi. Insya-Allah bermula esok pagi kita akan mulakan kembali pada muka surat yang ke-11, insya-Allah. So kita tengok dulu dalam juzuk ini, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan lagi, iaitu perkara yang berkaitan tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi Allah Ta'ala menetapkan satu konsep, satu prinsip, iaitu apa? La ikrah fid din.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga dalam juzuk ini, iaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kisah Nabi Ibrahim ini diceritakan beberapa kali dalam surah ini, dalam juzuk ini, iaitu yang pertamanya apabila Nabi Ibrahim ini berdepan dengan kaumnya ataupun ketua kepada kaumnya, iaitu yang mengatakan bahawa dia juga mampu untuk menghidup dan mematikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kata-kata kepada Nabi Ibrahim supaya mencabar dia ni, dan mengatakan bahawa sebenarnya dia ni lemah kerana tidak mampu untuk menaikkan matahari daripada sebelah barat, bukannya daripada sebelah timur, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan di dalam surah ini, dalam juzuk ini, minta maaf, iaitu tentang sedekah. Allah Subhanahu Wa Taala meminta daripada kita orang mukmin, orang-orang yang beriman, sepatutnya mereka ini adalah sanggup untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala menceritakan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan sedekah, iaitu alman wal adha, iaitu apa benda ni, kita ungkitkan sedekah kita, dan juga kita menyakitkan hati orang yang menerima sedekah tu atau orang yang menerima infak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menceritakan bahawa syaitan ini dia ini sentiasa akan datang kepada manusia apabila manusia ini nak berinfak. Antara gangguan syaitan ialah syaitan akan mengatakan bahawa kenapa kamu nak infak fisabilillah, kenapa kamu nak infak, kamu habiskan harta kamu, nanti kamu akan fakir dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa syaitan ini akan menjanjikan kefakiran. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan tentang riba, hukum riba dan perkara-perkara yang berkaitan dengan riba, dan banyaklah pengharaman riba dan sebagainya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk yang ketiga ini. Dan seterusnya dalam yang terakhir ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hutang dan juga muamalat. Sistem hutang, bagaimana kalau kita ni nak berhutang, dan juga bagaimana beberapa bentuk lagi sistem muamalat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah, iaitu pertengahan dalam juzuk yang ketiga ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan surah Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ini dengan beberapa perkara, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala sebutkan bahawa Allah Taala tak bebankan kita ni melainkan sekadar apa yang kita mampu. Jadi itulah lebih kurang insya-Allah surah kesimpulan daripada kita tamat dalam juzuk yang kedua dan juzuk yang ketiga ni. Separuh daripada juzuk yang ketiga ni telah tamatlah yang kita katakan sebagai surah Al-Baqarah. Jadi kesimpulan surah Al-Baqarah ni adalah merupakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni nak memberikan amanah istikhlaf, iaitu memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, diletakkan sekarang di atas bahu kita, orang-orang yang beriman, iaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada sebelum daripada ni, yang memegang amanah ini adalah merupakan Bani Israel. Dan Allah Ta'ala sebutkan kisah Bani Israel ini banyak-banyak, kisah bagaimana mereka ini banyak songenya, banyak kerenahnya, susah nak terima arahan daripada Allah SWT, tidak bersungguh-sungguh dan sebagainya. Maka sifat-sifat begitu yang ada pada Bani Israel itu, sebenarnya itulah yang menjadikan mereka ini tidak layak lagi untuk memegang amanah Allah SWT tersebut. Dan umat Islam hendaklah berjaga-jaga, janganlah mereka ini menjadi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Seterusnya kita masuk kepada surah Al-Imran, sebab separuh daripada juzuk yang ketiga ni adalah surah Al-Imran. Jadi kita tengok dalam surah Al-Imran ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nama, dari segi namanya ialah Al-Imran, iaitu keluarga Imran, keluarga Imran. Jadi artinya surah ini banyak nak menceritakan tentang satu kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keluarga Imran. Keluarga Imran inilah daripada Bani Israel, dan daripada keluarga Imran inilah lahirnya Maryam, dan daripada Maryam inilah lahirnya Nabi Isa AS sebagai Nabi yang terakhir sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi terakhir daripada Bani Israel. Dan kita akan tengok bahawa Allah SWT ceritakan kepada kita bahawa Bani Israel ini, mereka ini sangat-sangat berlaku jahatlah kepada keluarga Imran ini. Termasuk ini ialah kepada Nabi Zakaria, kepada Nabi Yahya, dan juga kepada Maryam, dan juga kepada Nabi Isa AS. Mereka tuduh Maryam macam-macam, dan kepada Nabi Isa ini mereka cuba nak bunuh dia jadi itu adalah peristiwa yang berlakulah kepada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, setengah ulama telah mengatakan bahawa tema kepada surah Al-Imran ini ialah As-Sabat.
as-sabat selepas daripada kita berpegang kepada pemberian amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh yang terbaik ialah pada keluarga Imran. Jadi kalau kita tengok di sini, iaitu selepas daripada soal Baqarah, Allah Ta'ala berikan amanah ni kepada kita. Jadi kita hendaklah menjadi seperti keluarga Imran. Kerana apa? Kerana keluarga Imran inilah simboliknya kepada orang-orang yang berpegang teguh, yang menerima amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sebagaimana apa yang dilakukan oleh kebanyakan daripada Bani Israel yang lain. Jadi dalam surah ini ni, dalam surah Al-Imran ini, juz yang ketiga ni, kita akan tengok bahawa dia terbagi kepada dua sebenarnya kan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita keperluan sahabat, keperluan kita ni ialah tetap teguh berpegang kepada apa yang kita janjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala janjikan kepada kita, Allah Taala minta daripada kita mithaq daripada kita, iaitu janji daripada kita, maka kita sepatutnya berpegang teguh. Tetapi kita akan menghadapi banyak cabaran. Cabaran ini ada dua, iaitu satu sebagaimana disebutkan oleh setengah ulama, dia kata adalah cabaran dalam bentuk fikrian. Fikrian maknanya ialah pemikiran, iaitu banyaklah perkara-perkara yang nak merosakkan pemikiran kita, merosakkan anggapan kita, merosakkan pegangan kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amalian. Jadi surah ini dibahagikan kepada dua lah. Kalau ikut setengah ulama, separuh daripadanya adalah untuk menceritakan tentang perkara-perkara yang sepatutnya kita berpegang dari segi fikrian, dari segi pegangan, dan yang kedua ialah dari segi amalan. Dan di hujung surah ini kita akan tengok nanti ialah peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa peperangan Uhud. Jadi insya-Allah sebelum daripada itu kita akan tengok di sini kan, iaitu perkara-perkara yang mengganggu kesabatan seseorang itu untuk berpegang di jalan Allah SWT, untuk sahabat jalan Allah ni ada banyak kan. Tapi kita akan tengok perkara-perkara ini diceritakan oleh Allah. Sebagai contohnya ialah Allah SWT banyak menceritakan tentang bagaimana sikap orang-orang Kristian. Jadi orang Kristian semasa Nabi SAW berada di Madinah, banyak orang Kristian ni datang ke Madinah daripada Najran, daripada apa dan sebagainya, dan mereka ni banyak berdebat dengan Nabi kita SAW, mengatakan ini dan itu. Jadi surah ini pada permulaannya adalah banyak menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara yang menjawab perdebatan dan sebagainya yang berlaku di antara orang Islam, dan juga menjawab apa yang salah yang dipegang oleh orang-orang Kristian terhadap Nabi Isa, terhadap Maryam dan sebagainya. Jadi ulama buat kesimpulan bahawa di dalam untuk menjadikan kita ni sabat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa perkara sebagaimana disebutkan di dalam ni. Kita akan cuba tengok insya-Allah kalau kita baca juzuk yang ketiga ni, iaitu yang pertamanya ialah kita mula kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya jangan lari jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya macam kita ni kena ikat diri ni kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kena refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah ukhuwah, iaitu wa'tasimu. Allah Taala sebut sini wa'tasimu bihablillahi jami'an, iaitu hendaklah kita ni berukhuwah sesama kita, kuat ikatan di kalangan kita orang-orang Islam. Dan yang ketiganya ialah al-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena strong, sebagaimana kita tengok diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu Maryam binti Imran dan juga Nabi Zakaria alaihi salam juga sangat-sangat mereka ni contoh kepada kuatnya mereka ni ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mihrab dan sebagainya. Dan seterusnya ialah dakwah. Dakwah dalam surah ni kita akan tengok juga ni, wal takum minkum ummah, dan banyak lagi lah insya-Allah kita akan tengok nanti dalam surah-surah yang juzuk yang seterusnya, iaitu juzuk yang keempat insya-Allah kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kan sekadar yang kita ni. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima puasa kita selama 3 hari yang telah berlalu ni, ataupun 2 hari yang telah berlalu ni. Moga-moga akan mendatang ni insya-Allah kita dapat habiskan insya-Allah setiap hari kita akan baca satu juzuk daripada Al-Quran, paling kurang kita baca satu juzuk daripada Al-Quran. Kita cuba tengok maknanya, kita tengok pengertiannya, tengok terjemahannya insya-Allah. Dan moga-moga kita apa yang saya sharekan pada malam ni akan menjadi panduan lah kepada kita insya-Allah. Dan insya-Allah jangan lupalah untuk merefer lagi, lihat lagi kan insya-Allah daripada banyak lagi di YouTube, di Facebook dan di IG, di TikTok dan sebagainya kan, yang menjadi panduan kepada kita lah untuk kita memahami setiap juzuk daripada Al-Quran ini insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah untuk kali ini. Jumpa lagi dalam juzuk yang keempat insya-Allah dalam sesi esok insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.